الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis pada malam ini bagi sama-sama kita menyambung perbincangan kita dalam tajuk Risalah Rukun Qauli, iaitu komponen yang pertama di dalam sembahyang. Sebagaimana selalu kita sebut tuan-puan, diri sembahyang ini dia terbahagi kepada dua komponen ataupun 13 juzuk. Jadi lengkapkan 13 juzuk itulah dinamakan diri sembahyang. Komponen yang pertama dinamakan sembahyang, dinamakan jenis ucapan. Jenis ucapan ada 5 yang kita akan sambung malam ni, iaitu yang kedua daripada 5. Masuk topik baru malam ni, jenis yang kedua daripada 5 jenis ucapan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam protokol sembahyang. Dan komponen yang kedua yang kita akan bincangkan datang insyaAllah, iaitu jenis perbuatan. Di dalam sembahyang ada 8 jenis yang kita mesti tahu tata cara dan tata kelola bagaimana untuk buat. Sebab ini benda yang besar. Dalam kehidupan manusia tuan-puan, benda yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah ibadat yang nama salat. Tidak ada ibadat lain nak dibandingkan nilai pahala dan besarnya nilai di sisi Allah ialah ibadat yang bernama salat. Sebab itu kenapa kita fokus dan kita ulang dan ulang peraturan sembahyang supaya ibadat yang besar ini yang menjadi tunjang dan teras di dalam agama ini sentiasa kita jaga dan kita cuba upgrade kualiti dari semasa ke semasa. Baik, kita akan sambung yang kedua daripada 5 jenis ucapan di dalam sembahyang yang wajib. Ini ucapan yang wajib, bukan ucapan sunat. Yang pertama kita dah settle, dah bincang, iaitu ucapan yang bernama takbiratul ihram. Settle. Masuk malam ni tuan-puan, ucapan yang kedua daripada 5 yang wajib, yang nama dia ialah surah yang bernama Fatihah. Itu wajib. Sebab itulah tuan-puan, di dalam Al-Quran selalu kita sebut dalam Al-Quran ini yang wajib yang kita kena belajar, wajib fardu ain, bukan fardu kifayah, iaitu satu surah yang nama dia adalah surah Fatihah.
Kalaulah yang ni pun tak sempat belajar, maka haram ke atas dia sampai bila-bila. Kalau surah lain tu boleh tahan, kerana fardu kifayah. Cuma tak tahu tu jangan bacalah. Qul huwallahu ahad. Contoh dia, yang lain tu tak berapa nak boleh baca, tak berapa sempat nak belajar, sehingga tak boleh baca, maka jangan baca kalau baca tak betul. Tetapi surah Fatihah tidak ada orang panggil alasan kok mana pun wajib dia nak kena baca bagi betul. Kenapa? Kerana satu-satu surah yang diwajibkan oleh syarak untuk kita belajar sehingga kita baca betul dan tepat. Kenapa? Kerana nak kena baca dalam solat. Adapun surah lain sunat. Rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, selepas baca Fatihah, sunat baca surah lain. Sunat hukum dia. Sunat ada dua status. Yang pertama sunat ab'ad, yang kedua sunat hay'ah. Maka membaca surah di dalam solat termasuk di dalam sunat hay'ah, bukan ab'ad. Sunat hay'ah, sunat untuk mempercantikkan amalan sembahyang. Itu namanya hay'ah, aksesori, nak mekat bagi cantik rupa pahala kita. Maka kita lengkapkan sunat hay'ah. Kalau boleh, kalau baca betul. Kalau tak boleh, jangan baca. Dia bukan boleh hantam, bukan boleh hantam baca. Fatihah elok dah baca. Tiba-tiba surah lazim tak berapa cekap baca. Tapi nak baca juga, tak boleh. Kalau nak baca surah sunat, maka bagi betul. Dia panggil apa? Dia panggil sunat baca, tapi kalau nak baca, wajib baca betul. Beza hukum tu. Hukum nak baca sunat. Maksud dia tak baca, tak dapat pahala sunat. Sembahyang dia sah. Tapi kalau nak baca, maka peraturan dia wajib baca dengan betul. Bukan sunat baca dengan betul. Tak. Itu dia beza. Di antara status hukum membaca dan hukum status asal dia. Jadi baca tu sunat, apabila nak baca saja wajib baca dengan betul. Baik, saya tahu. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang kedua daripada dua jenis ucapan yang wajib di dalam sembahyang yang bernama surah Fatihah. Syarat sah membaca surah Fatihah. Ini kita nak fokus, tuan-puan. Jadi kita nak tahu cara ataupun peraturan yang telah diperuntukkan di dalam syarak ketika kita nak baca Fatihah ada berapa? Iaitu ada 10. Tapi dalam nota atau risalah kita ini kita fokus 7 sahaja. Di dalam kitab besar, majoriti kitab-kitab besar dia akan mengemukakan 10 terma dan syarat sah membaca Fatihah. Dia panggil syarat sah membaca Fatihah. Baik. Bermula syarat sah ataupun terma dan syarat membaca surah yang bernama Fatihah itu ialah 10 syarat. Tetapi kita nak fokus, tuan-puan, 7 sahaja dalam nota kita ini. 7 terma penting daripada 10 syarat yang disebut di dalam kitab fiqh. Antaranya disebut di dalam kitab Sulamus Sibyan dan disebut di dalam kitab Safinatun Najah dan Nailur Raja bisyarhi Safinatun Najah. Itulah dia modul-modul mu'tabar yang menjadi panduan kita dalam mazhab kita. Baik, kita tengok, tuan-puan, malam ni lebih kurang 3 daripada 7. Yang pertama, dibaca surah Fatihah. Yang surah Fatihah ini mesti dibaca dengan tertib, yakni mengikut susunan yang telah ditetapkan antara segala kalimah dan segala ayat di dalam surah Fatihah. Ini mudah sahaja. Cara pertama mudah, tuan-puan, iaitu kita mesti baca Fatihah ini mengikut susunan.
yang telah disusum oleh syarak ataupun yang telah disusum oleh Nabi kita. Kita tak boleh nak langkau. Ni kena ingat. Tak boleh kita nak skip mana-mana ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ikut dam susum. Tak sah. Tak sah membaca Fatihah. Bukan tak sah solat lagi. Dia baca Fatihah tak sah. Dia belum auto batal sembahyang. Belum lagi. Apabila tak sah membaca Fatihah, dia wajib repeat ataupun ulan balik. Kalau dia terulan balik, susunan yang betul, bila batal solat dia? Apabila dia turun rokok, ketika tu barulah burn solat dia. Sama ada dia tahu ataupun tak tahu. Kalau dia tak tahu, dia teruskan solat. Solat dia tidak dikira. Dia panggil status solat dia batal. Apabila dia turun rokok. Kenapa? Kerana sebab dia ataupun ilah dia tidak menyelesaikan ataupun tidak membaca Fatihah dengan susunan yang betul. Baik, ini mudah saja. Terus yang kedua. Yang kedua yang kita akan fokus, dia agak praktikal dengan kita. Yang keduanya ialah syarat yang kedua membaca Fatihah. Dibaca dengan muwalat. Sebab itu tuan-puan, sebelum yang kedua, ada isu, ada orang tanya. Baik, kalau orang yang baru masuk Islam, dia kata tak ingat lagi Fatihah. Kita yang duk baca tiap-tiap hari ni memang cairlah. Tak jadi isu lah. Tapi orang yang baru, tuan-puan, baru masuk Islam, dia tak hafaz lagi Fatihah. Maknanya tunggang terbalik lagi. Tak ingat 7 ayat lagi. Dia boleh baca, tetapi tak ingat. Adakah wajib ataupun adakah boleh dia nak tengok mushaf? Dia boleh baca, cuma dia tak ingat. Kalau ingat, tak menjadi isu sebab dia kena ikut susunan. Tidak dimaafkan kalaulah langkau tak mengikut susunan. Kalau langkau tak ikut susunan, tidak dimaafkan. Jadi, jawab dia, kalau dia tak ingat, tapi dia boleh baca. Melainkan dia kena tengok mushaf. Jawab dia, mesti dia tengok mushaf. Kalau kita ni tuan-puan, isu kita yang ingat ni, itu isu lain. Ulama bincang. Orang yang ingat, ni ada perbincangan dalam kitab fiqh. Dia tengok mushaf. Kita kan ingat Fatihah ni. Tidur pun. Sambil tidur boleh ingat. Mimpi boleh ingat. Sebab cair hari-hari 17 kali ulan setiap hari. Tapi orang yang kalau orang tak ingat, dia boleh tengok. Baik orang yang ingat, boleh tengok ataupun tidak. Ini dibincang di dalam kitab fiqh. Yang kuatnya ialah makruh melihat mushaf di dalam solat melainkan hajat. Ada kata pendapat yang kedua mengatakan tak makruh. Ini ada khilaf melihat mushaf dalam solat. Kenapa makruh? Kita ambil pendapat makruh ini, pendapat yang kuat. Kenapa makruh? Kerana sunat di dalam solat dia melihat ataupun fokus ke tempat sujud. Sunat. Jangan tengok lain. Tengok kiri makruh, kanan makruh, atas, bawah, kiri, kanan makruh, dia tengok tempat lain. Walaupun kata ulama melihat Quran, asalnya melihat mushaf itu sunat. Kalau tuan-puan kita yang tak solat ini, sunat kita membaca melihat mushaf. Walaupun kita hafal, kalau nak 2 pahala. Melainkan dia ni nak tasmik lain lah. Tasmik tak payah tengok lah. Memang latihan. Contoh kita bukan nak tasmik, tapi nak baca.
balik di rumah sekejap lagi nak baca tabarakalladzi. Kita orang hafal, cuma kita nak tengok sunat juga kita tengok mushaf, dapat 2 pahala. Pertama, pahala membaca Quran. Yang kedua, pahala melihat mushaf Quran. 2 pahala. Walaupun kita hafal. Melainkan nak tasmih, itu lainlah, itu isu lain. Tetapi dalam salat lain hukum dia. Dalam salat, walaupun di luar salat tengok mushaf itu sunat, dalam salat tak sunat tengok mushaf. Sunat tengok di bawah tempat sujud kita. Melainkan ada juga pendapat yang kedua, pendapat lemah, dia kata boleh tengok ataupun sunat juga tengok mushaf walaupun di dalam salat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, kalau di dalam kitab dia akan bagi status yang mana kuat, yang mana lemah. Tapi dua-dua boleh pakailah. Cuma yang mana mu'tamad dan yang mana qil ataupun dhaif. Mana yang mu'tamad itu ialah makruh dan yang dhaif itu ialah sunat juga tengok. Jadi kesimpulan dua-dua tu tak menjadi isu. Baik, saya tuan-tuan, kita terus ke terma yang kedua ataupun syarat sah membaca Fatihah yang kedua. Yang kedua dibaca dengan muwalat. Agak penting tuan-tuan ini. Dibaca dengan muwalat ini berturut-turut antara kalimah dan antara ayat dalam Fatihah. Kalimah dengan kalimah yang lain dan ayat Fatihah dengan ayat yang lain. Ada 7 ayat. Ayat pertama dengan ayat yang kedua kena berturut-turut. Bukan susunan. Itu terma pertama. Ikut susunan pertama. Ini mesti berturut-turut. Antara kalimah dengan kalimah dan antara ayat pertama dengan ayat kedua dengan ayat ketiga, ayat ketiga dengan ayat keempat, sehinggalah ayat yang terakhir, ayat ketujuh, mesti berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Berturut-turut ini ada 2 definisi dia. Iaitu, yang kata berturut-turut ini tidak boleh berhenti. Dalam kitab sebut tidak boleh diam yang lama. Berhenti yang lama. Lebih daripada peruntukan masa wakaf. Wakaf ini dipanggil wakaf di dalam istilah fiqh, iaitu sekurang-kurang sempat untuk diberhenti. Wakaf ni mana berhenti? Dibenarkan untuk sekali berhenti masa yang diperuntukkan untuk dia berhenti. Jangan lama. Kalau lama putus mualak, kena repeat balik. Ni maksud mualak, berturut-turut. Ada 2 definisi. Maksud yang pertama, iaitu tidak boleh berhenti lama ataupun diam yang lama melebihi masa wakaf. Melebihi masa, kalau terjemah wakaf ni tuan-tuan, makna wakaf ni berhenti. Maka kita nak tahu masa paling pendek dianggap berhenti itu qadar mana? Iaitu sempat untuk dia bernafas, sekali tarik nafas. Tu dipanggil wakaf. Berhenti. Sempat untuk dia sekali tarik nafas. Itu wakaf. Kalau sekali tarik nafas tak sempat, cepat sangat, berhenti dia. Itu dia tak panggil wakaf yang sebenar. Dia panggil dalam istilah fiqh pada makna wakaf. Ada 2. Dua-dua boleh pakai. Tapi afdal wakaf yang sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tarik nafas, alhamdulillah, itu dia panggil wakaf. Jangan lebih daripada masa itu. Melainkan lebih masa itu hajat dibenarkan. Seperti hajat, dia lupa nak ingat ayat. Itu dibenarkan. Itu dia panggil maksud berturut-turut. Yang pertama, jangan berhenti yang lama lebih daripada peruntukan masa yang dibenarkan untuk wakaf ataupun untuk berhenti. Sekurang-kurang berhenti sempat untuk tarik nafas. Itu dipanggil wakaf yang sebenar.
Tapi kalau wakaf yang tak sempat, ini isu lain, isu luas sikit tuan. Wakaf kita dah faham. Tapi ada satu isu dari dalam istilah fiqh. Dan tajwid dia tidak ada ni. Dalam fiqh ada. Sebab tu solat dia kena gabung dua ilmu. Ilmu tajwid dan ilmu fiqh. Ada gabungan dua. Ada satu istilah lagi dia panggil pada makna wakaf. Walaupun dalam tajwid setengah pendapat kata ada je. Dalam tajwid kena tanya untuk guru kita lah. Tuan iman kita. Dalam kitab Bejuri sebut pada makna wakaf. Dia bukan wakaf yang sebenar. Cepat. Tak sempat untuk tarik nafas. Berhenti dia sekejap sangat. Tak dipanggil wakaf. Tetapi dalam istilah fiqh dipanggil menepati makna wakaf. Adakah wakaf? Tidak. Seolah-olah dipanggil wakaf. Sebab tu orang tanya tuan-tuan, isu ni banyak timbul pada solat, pada takbir raya. Pada takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak wasal, dia wakaf. Tapi wakaf tak berhenti lama. Tapi dia matikan, sukunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau wasal, tak menjadi isu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu wasal, tak jadi isu. Yang menjadi perdebatan ialah kenapa dia wakaf tapi tak nama wakaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sempat tarik nafas tuan-tuan. Cepat sangat sambung dia. Tapi wakaf dah. Wakaf lah tu. Dia sukun tu. Ini dipanggil pada makna wakaf. Dalam fiqh diterima. Boleh pakai juga. Tak haram. Bukan afdal. Bukan isu afdal dah. Isu sah boleh. Tu settle tu. Tapi dalam kitab kita ni kita nak fokus kepada makna wakaf. Definisi yang kedua. Ni yang kedua penting. Berturut-turut yang kedua apa dia tuan? Yang pertama tidak boleh ataupun tidak berhenti yang lama. Yang keduanya ialah tidak menyelangi ataupun tidak memasukkan di tengah-tengah ayat itu, tidak memasukkan perkataan lain yang tidak ada kepentingan di dalam salat. Tidak memasukkan kepentingan, tidak memasukkan perkataan lain yang tidak ada maslahah dalam salat. Ini yang kita akan sebut. Apa dia perkataan yang ada kepentingan dalam salat, yang boleh dimasukkan. Ini je kita perlu ingat. Yang lain semua tak boleh. Baik, wajib dibaca surah Fatihah dengan berturut-turut antara kalimah dengan kalimah yang lain dan antara ayat dengan ayat yang lain. Syarat dinamakan berturut-turut membaca Fatihah itu ada dua. Yang kita sebut dua definisi. Pertamanya, tidak diselangi dengan masa berhenti yang lama sekira-kira lebih daripada kadar masa wakaf, iaitu sekali bernafas. Ataupun yang kedua, definisi yang kedua, ini kita nakal daripada kitab Bejuri Ibn Qasim dan Sulamus Sibyah. Ataupun definisi yang kedua, tidak diselangi dengan perkataan yang lain ataupun tidak diselangi dengan zikir yang tidak ada maslahah ataupun tidak ada kepentingan dalam salat, iaitu zikir yang tidak disunatkan membaca ketika membaca surah Fatihah. Baik. Kesimpulan dia tuan-puan. Dalam syarat yang kedua yang ditetapkan oleh syarak mesti berturut-turut, tak boleh diam yang lama dan tak boleh keras dengan perkataan lain.
yang tidak ada kena mengena ataupun yang tidak boleh dimasukkan di dalam solat. Maka apa yang kita nak kena tahu untuk memudahkan kita faham? Yang perlu kita tahu tuan-puan, kita hanya ingat ada perkataan yang boleh kita keras, yang sunat kita sebut walaupun sedang membaca Fatihah. Dia tak memutuhkan mualaf. Itu saja perlu ingat. Selain daripada itu, semuanya tak boleh sebut. Semuanya tak boleh sebut ketika kita sedang membaca Fatihah. Tak boleh masuk dengan perkataan lain. Walaupun zikir. Tapi zikir yang tidak disunatkan. Contoh tuan-puan, antara perkataan yang tak boleh kita nak masukkan walaupun tak batal solat, tetapi batal Fatihah. Beza tu. Solat tak batal, kita sebut zikir ni, tetapi batal solat, batal Fatihah. Maksudnya kena ulang balik Fatihah kita. Kenapa? Kerana kita memasukkan zikir ataupun ucapan yang tidak disunatkan, kita sebut ketika membaca Fatihah. Dipanggil apa? Dipanggil putus mualaf. Kerana cara yang diperuntukkan ketika membaca Fatihah, Fatihah mesti berturut-turut dibaca, tidak boleh berhenti yang lama dan tak boleh cross dengan ucapan yang lain. Tak boleh cross dengan ucapan yang tidak disunatkan. Maka cara tuan-puan nak faham mudah saja, tuan-puan ingat ucapan yang sunat saja. Yang lain semua tak boleh sebut. Ada orang tuan-puan ketika solat dia ucap zikir. Walaupun tak batal solat tapi batal Fatihah. Contoh macam mana? Dalam kitab kita sebut tak, Ustaz? Okey, dalam kitab kita sebut contoh, baik, zikir yang memutuskan mualat baca Fatihah. Dia panggil zikir yang tak sunat sebut ketika sedang membaca Fatihah. Apa dia? Contohnya zikir yang boleh memutuskan mualat bacaan Fatihah seperti lafaz Alhamdulillah ketika bersin putus mualatnya. Kita bersin di luar solat pun sunat baca Alhamdulillah. Bersin, tiba-tiba bersin, sunat kita kata Alhamdulillah, dapat pahala. Maka dalam solat, kalau sedang dia baca Fatihah, tak boleh. Tak boleh dia sebut Alhamdulillah. Maksud tak boleh itu memutuskan bacaan mualat Fatihah, bukan batal solat. Bukan tak boleh itu batal solat. Tidak. Kerana zikir, nanti kita akan belajar ucapan yang tidak membatalkan solat. Ucapan yang tidak membatal solat ini ada 3 sahaja. Pertamanya bacaan Quran. Yang keduanya ialah zikrullah, zikir. Yang ketiganya doa. 3 ni saja. Perkataan yang kita boleh cakap dalam solat ada 3 saja. Hadis tak boleh cakap. Baca hadis dalam solat batal. Tapi Quran tak batal dalam solat. Bacalah banyak mana pun tak batal. Dapat pahala. Yang kedua zikir. Boleh baca. Tapi ada cara dia. Ada syarat dia. Yang ini kena niat zikir ketika dia baca. Contoh. Subhanallah. Zikir. Alhamdulillah. Zikir. Allahu Akbar. Zikir. Dia nak tegur tu iman silap. Dia pun zikir. Tapi ada cara dia. Ni secara umum saja kita sebut. Tapi kalau khusuf ada tata cara tegur iman. Tata cara tegur iman, ucapannya nak guna apa? Imam ni cara tegur dia ada 2. Berdasarkan kesalahan dia. Kalau kesalahan itu rukun qauli, cara tegur dia wajib menyebut kesalahan dia. Jangan sebut zikir. Jangan. Kesalahan dia qauli, rukun qauli. Contoh, Imam kata apa? Imam kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita jelas. Kata jelas tu jangan tegur. Kita jelas. Ini bukan hak ni. Hak ni. Imam tersasul ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita yang duduk dekat. Yakin.
Maka nak tegur, macam mana teknik dia, cara dia, mesti tegur menyebut qawli yang silap. Alhamdulillah. Jangan sebut subhanallah. Tu iman tak layan. Subhanallah, lagi tak layan. Subhanallah, tu iman teruskan. Tu iman kata apa silap aku. Kenapa? Kerana cara menegur iman yang keduanya ialah apabila iman silap rukun perbuatan, maka cara tegur dia menyebut subhanallah, zikir. Tu iman lebih rekaat. Subhanallah. Tu iman terlupa rokok, terus sujud. Ada juga. Tu iman ni dia ingat dia sujud dah, dia rokok dah. Dia terus sujud. Allahu Akbar. Kalau jenis kita duk biasa ikut tu, ikut juga. Tu iman tak rokok pun dia ikut. Ni makmum di belakang ni dia confident. Makmum di belakang betul ni. Dia sah 20 ni dia sujud. Dia tak tahu rokok lah. Dia pun tegur. Subhanallah. Tu cara tegur dia. Jangan tegur bercakap. Mam, rokok mam. Kenapa tak rokok mam? Ya tu dengan dia tak pakai. Jadi cara tegur subhanallah. Tapi ada syarat nak sebut subhanallah. Mesti jangan niat semata-mata tegur, batal solat dia. Ini dibincang dalam kitab Furu'ul Masail. Dibincang dalam kitab Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari. Kalau niat semata-mata tegur imam tanpa niat zikir, batal solat dia. Kenapa? Dia mengubah niat. Ilah dia niat mesti jazam. Jazam ni tetap niat solat sampai salam. Tiba-tiba dia cross dengan niat lain. Tak boleh. Niat zikir serta tegur iman boleh. Ataupun niat zikir semata-mata. Ataupun tak niat apa-apa. Ada 3 jenis niat yang disebut di dalam Furu'ul Masail. Niat zikir semata-mata. Yang keduanya niat zikir serta tegur imam. Yang ketiganya dia pilih, dia panggil itlaq, tanpa ada terlintah apa-apa pun. Hanya dia sebut subhanallah. Itu okey. Tak batal itlaq. Baik, saya tuan-tuan. Jadi seperti lafaz alhamdulillah ketika bersin putus mualah. Dia bersin, tiba-tiba dia kata alhamdulillah, putus mualah dia. Kenapa? Kerana ketika dia sedang membaca Fatihah, tak sunat dia sebut alhamdulillah. Tetapi sunat mengucapkan lafaz alhamdulillah dalam solat. Ni tak batal ni. Selain daripada waktu membaca Fatihah. Contoh dia duk baca surah lazim. Tiba-tiba bersin. Sunat juga sebut alhamdulillah. Tak membatalkan sembahyang. Kerana itu zikir. Zikir dia panggil bahasa yang tidak membatalkan sembahyang. Ada 3 bahasa yang boleh bercakap ketika sembahyang. Baik, yang ni penting tuan-tuan. Yang kita perlu ingat ialah zikir yang boleh di-cross ketika kita baca Fatihah. Dia tak membatalkan mualaf. Dia tidak memutuskan mualaf. Tak perlu repeat balik, sambung je. Mana dia? Ada 3 contoh disebut di dalam kitab Bejur ataupun kitab Sulam Musibyan. Zikir yang tidak memutuskan mualaf Fatihah. Ada 3 contoh. Kita ingat yang ni je, yang lain semua tak boleh. Yang pertama, mengucapkan lafaz amin serta imam. Ini tak apa, tak perlu repeat balik. Contoh macam mana isu dia? Isu kita biasa ni tak terjadilah tuan-puan. Sebab sunat kita baca Fatihah selepas Fatihah imam. Itu sunat. Dapat pahala sunat. Sunat kita baca Fatihah diri kita selepas Fatihah imam. Boleh kita nak baca Fatihah dulu, imam baru doa iftitah, kita baca Fatihah dah. Boleh. Tapi tak dapat pahala sunat. Hanya dapat wajib saja. Contoh dia nak ekspres. Kalau ikut imam, ekspres macam mana pun, dia tak akan dapat salam awal daripada imam. Ada orang ni, dia nak ekspres. Tu imam baru baca doa iftitah. Dia siap dah Fatihah. Boleh ke tidak? Boleh.
Cuma tak dapat sunat. Dia panggil makruh membaca Fatihah awal ataupun dahulu daripada imam. Dia sunat kena tunggu bagi imam siap dulu. Bagi waladdallin. Ya. Tapi isu kita nak bagi contoh saja. Biasa berlaku ni di tarawih. Tarawih kita tahu nak kerja imam. Tunggu imam selesai Fatihah, kita baca Fatihah separuh dia rokok dah. Ini biasa berlaku pada tarawih. Bukan pak kita lah. Jenis tarawih express ni. Kita akan baca Fatihah sekali dengan imam. Imam separuh Fatihah kita baca dah. Maka apabila kita baca separuh, iman waladdallin, sunat kita serentak dengan imam. Ini kita pernah bincang dulu tuan-puan. Dia ada satu saja di dalam solat yang sunat serentak dengan imam, yang lain makruh. Ada makruh, ada batal. Perbuatan serentak makruh. Ucapan serentak, satunya sunat, dua lagi batal dan makruh. Tu. Yang sunat apa dia? Yang sunat ialah amin, serentak. Iman A, kita A. Tu. Walaupun kita tengah baca Fatihah, tak membutuhkan mualaf. Contoh kita baca Ar-Rahmanur Rahim. Tak sempat Maliki Yaumiddin, imam pun waladdallin. Kita pun amin. Serentak. Jadi serentak itu adalah afdal. Dia A, kita A. Nak afdal betul-betul serentak. Tapi kalau imam mula A, kita pun bau A, dapat pahala sunat. Tapi tak ada afdal. Nak yang afdal serentak. Betul-betul A sama A. Jadi kita sambung je. Maliki Yaumiddin. Tak perlu kita repeat balik. Tapi janganlah orang repeat balik, dia tak tahu pun. Biasa memang kita sambung. Nak cerita sambungan kita itu memang betul dan tepat. Tak memutuskan mualaf. Sebab amin cross dengan amin sunat. Contoh yang kedua. Baik, kita bagi laluan azan tuan-tuan. InsyaAllah selepas ni kita akan sambung dua lagi contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La. Allahu Akbar. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدتك لا تخلف نعمه. Baik, sekali lagi tuan-tuan, ada dua contoh lagi. Dia ada tiga contoh semuanya, ucapan yang boleh di-cross ketika kita sedang membaca Fatihah, dia tidak memutuskan mualat. Yang pertama, iaitu mengucapkan amin. Jadi amin ni, sebagaimana kita sebut tadi tuan-tuan, dia ucapan di dalam Fatihah ini, di dalam solat ini, serentak ucapan yang serentak, bukan perbuatan. Dia ada tiga status hukum. Yang pertama sunnah, yang ini ucapan amin. Ada dua lagi serentak yang makruh, iaitu memberi salam serentak dengan iman, makruh. Dia tidak membatalkan. Contoh, iman, salam pertama, bukan salam kedua. Salam pertama, Assalamualaikum. Sebelum kum iman, dia mula dah. Kadang-kadang ada juga orang buat, Assalamualaikum. Dia tak ada kum imam, dia A. Itu dipanggil serentak, kerana kita pernah bincang serentak ni ada dua definisi. Sama ada mula A, dia A, iman A, dia A, iman kum, dia kum, ataupun makna serentak yang kedua ialah sebelum iman selesai memberi salam, sebelum iman kum, dia A. Juga serentak, statusnya makruh. Tak dapat pahala sunat. Ini kena tahu tuan-tuan, benda-benda basic ni. Yang ketiga, dia ada tiga hukum serentak pada bacaan dalam solat. Iaitu serentak pada ucapan takbiratul ihram, tak sah. Ini bahaya. Ini juga ada isu ni tuan-tuan, ramai. Allahu Akbar, tak ada bar, dia A. Bar iman baru kita boleh A. Itu dia panggil tata kelola, tata cara nak follow iman. Iman selesai baru kita mula. Iman selesai sujud baru kita mula turun. Iman selesai rokok baru kita mula panggung. Iman hamidah kita Allahu Akbar. Iman sujud Allahu Akbar. Bar iman kita tu tata cara follow imam. Sebab sembahyang ini ada protokol dia. Sebab tu kita sedang membincang protokol menyembah Tuhan. Bukan dia boleh hantam. Tak boleh. Tak boleh hantam sebab ada protokol. Jadi bahayanya tuan-tuan, Allah tadambar kita A, itu dia panggil tidak sah, bukan batal, tak sah, baik setan. Kita terus contoh yang kedua. Yang keduanya tuan-tuan, ucapan yang boleh di-cross, yang boleh dibaca, diucap ketika sedang membaca Fatihah, tidak membutuhkan mualat. Apa dia? Ini bukan ucapan. Yang kedua ni, iaitu perbuatan turun sujud sejadah. Apabila kita datang lewat tuan-tuan, kita datang imam pun wahum la yastakbirun Allahu Akbar, kita baru duduk Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yawmiddin. Imam pun wahum la yastakbirun. Imam rokok, imam sujud, kita sujud. Kemudian kita bangkit, adakah kita nak sambung iyyaka na'budu ataupun repeat balik? Jawab dia sambung. Perbuatan ini tidak memutuskan mualat. Yang kedua, ingat saja tuan-tuan, tak perlu kita
Kita hafal, kita tahu. Yang ketiga, dia ada 3 saja, tidak mengutuhkan mualah. Yang ketiganya ialah ucapan iman membaca ayat yang disunatkan jawab. Yang disunatkan makmum sedang membaca Fatihah ni jawab. Dia ada dalam solat tuan-tuan beberapa bacaan di dalam Quran, dalam surah yang sunat kita jawab walaupun dalam solat. Contoh apa tuan-tuan? Contoh iman baca apa namanya surah Watin. Surah Watin di belakang tu. Apabila kita dengar iman baca alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sunat kita jawab. Makmum pun sunat baca, imam pun sunat baca perlahan, kita pun sunat baca. Apa yang kita baca? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunat baca. Kalaulah kita nak bacalah. Apabila kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, adakah kita kena repeat balik Fatihah kita? Karena kita sedang membaca Fatihah. Kita baru duk Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Tu iman dah nak rokok dah. Kita datang lewat. Tu iman duk bala wa ana ala apa nama alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kita pun cross bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambung. Kenapa? Kerana ayat itu, ucapan itu boleh ataupun sunat, bukan boleh, sunat. Dapat pahala. Kita menyebut walaupun sedang membaca surah Fatihah. Itulah dia tuan-tuan 3 contoh ucapan ataupun campur dengan perbuatan yang tidak memutuskan bacaan Fatihah kita ketika mana kita sedang membaca Fatihah, walaupun peruntukan dia ataupun terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Fatihah ini mesti dibaca berturut-turut, tidak boleh di-cross dengan masa yang lama dan tidak boleh di-cross dengan ucapan yang lain melainkan 3 ucapan ini sunat juga kita sebut. InsyaAllah tuan-tuan, syarat yang ketiga kita akan bincang bulan depan. Agak penting yang ketiga, yang keempat, yang kelima ini, iaitu memelihara atau menjaga segala makhraj dan tasydid ketika kita membaca Fatihah. Dan juga insyaAllah kita akan bincang isu dia. Ada isu orang yang tidak boleh menyebut huruf-huruf tertentu. Adakah boleh dia menjadi, boleh follow dia? Adakah kita boleh ikut dia jadi imam? Dia tak boleh sebut huruf-huruf yang tertentu sedangkan dia dah belajar. Dan ada orang yang tak boleh sebut dengan sebab dia tak belajar. Ini 2 isu yang kita akan sebut bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna min 'ibadikal salihin wa ja'alna min 'ibadikal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan.